Assalamualaikum semua orang, Aisyah here. Welcome back to my channel. Okay, hari ni apa yang Aisyah nak share dengan korang, ada motor dalam. Okay, hari ni Aisyah buat video atas kereta je sebab Aisyah tak ada masa nak buat kat rumah sebab kerja pagi sampai malam. So Aisyah nak share, bukan nak share lah, hari tu Aisyah ada terima DM dekat IG seorang junior lah, junior Aisyah lah kan, senang. Dia dapat tawaran sambung belajar ke Unimas, di mana Unimas adalah Universiti Aisyah yang lama. Okay, so dia ada beberapa soalan dan Aisyah akan jawab dekat video lah, sebab dia minta Aisyah jawab dekat YouTube supaya Aisyah boleh share dengan korang yang lain mana yang dapat Unimas. Okay, so tanpa melengahkan masa, Aisyah tak nak lengah-lengahkan masa, kita pergi ke soalan yang pertama. Anggaran harga tiket flight pergi balik. Okay, ni soalan-soalan dia. Dia ada banyak soalan, dia 7. So kalau Aisyah rasa Aisyah perlu tambah, Aisyah akan tambah lah. Okay, soalan pertama tadi, anggaran harga tiket flight pergi balik. Okay, kalau daripada Kelantan, so Aisyah Kelantan kan, kalau daripada Kelantan dia ada flight direct ke Sarawak. So harga tiket selalunya RM149. Tu depends lah. Kalau itu depends pada situasi. Maksud Aisyah situasi tu sama ada korang pergi tu waktu tu tengah ada cuti umum ke, waktu tu tengah ada promo ke, itu depends. Kalau macam ada promo, korang boleh lah dapat murah sikit kan. Tapi kalau kata waktu tengah cuti sekolah, tengah orang ramai, selalunya ke Sarawak, mungkin harga dia naik sikit lah. Naik tu tak ada naik banyak sangat, dalam 10-20 macam tu. And kalau raya, tiket tu mungkin akan mahal sikit lah. So korang kena macam pandai lah, kena tempah awal ke. Wah, Aisyah baru perasan ada kereta belakang. Korang kena tempah tiket awal lah, macam tu. Sorry, saya tengok kereta belakang, so ada kereta. Okay, lepas tu kalau harga tiket pergi balik lebih kurang je, lebih kurang harga tu lah. So maksudnya 140 lebih 100 setengah dah, senang cerita. Kalau daripada negeri-negeri lain, kebanyakannya diorang akan transit ke KL, ataupun kalau daripada Johor Bahru, daripada Airport Senai, diorang akan direct ke, tu pun boleh juga direct ke Sarawak. Tapi Aisyah tak pasti harga dia berapa, tapi kalau tak silap Aisyah 100 lebih jugalah. Kalau daripada KL akan ada murah, akan ada mahal. Dia depends juga. Macam Aisyah cakap tadi, depends. Kalau ada promo adalah. Tapi kalau macam korang jenis yang suka tempat tiket awal, dah tahu tarikh nak pergi Sarawak bila, korang akan dapat harga yang sedikit murah. Macam tu. Lepas tu, okay, soalan kedua, perlu pasport tak, atau just kena pas lawatan biasa? Okay, kalau nak masuk Sarawak ataupun Sabah, kalau silap Aisyah lah, Sabah pun sama, korang kena dapatkan buku biru. Buku biru tu adalah dokumen perjalanan terhad, DPT. Dekat buku biru tu korang boleh dapatkan dekat immigration. Tiba tak tahulah aku dapat kat mana. Sekejap, Aisyah kena cari. Korang kena pergi pejabat immigration. Korang, ya ke? Benda tu betul-betul. Pejabat immigration, korang akan pergi sana, korang cakap nak buat DPT, dokumen perjalanan terhad untuk ke Sarawak ataupun Sabah. Korang akan kena bayar, tak silap Aisyah, RM5 kot. Rasanya macam RM5 dah untuk 5 tahun. Itu Aisyah tak confirm, tapi bukan puluh-puluh lah, harga dia murah je lah, berbaloi. Untuk korang boleh dapatkan untuk 5 tahun terus lah dokumen perjalanan terhad tu.
Kan. Kalau macam kalau parents korang ikut korang, tak perlu pun ada benda tu. Dia macam untuk pelajar ataupun pekerja sahaja. Nanti Aisyah akan sertakan gambar kat sini, contoh dokumen perjalanan terhad. Okey, soalan ketiga. Kalau beza kos, ada peluang duduk sekali tak? Macam daftar sekali dengan kawan tapi beza kos. Kalau dulu macam certain fakulti akan duduk fakulti sama, certain fakulti akan duduk fakulti, maksudnya fakulti lain lah. Tapi untuk dapat, kalau macam fakulti korang, fakulti yang dekat, kemungkinan besar korang akan dapat duduk sekali lah. Tapi tak dijamin lah. Dia macam benda tu dah diatur. Waktu korang pendaftaran tu, waktu korang nak daftar college, korang kena pandai-pandai lah. Pandai-pandai atur tempat untuk korang dapatkan tempat sekali. Tapi untuk sekarang Aisyah tak pastilah. Sebab I don't know whether korang kena pergi sana, kena daftar manually, ataupun korang dah dibahagikan bilik. Sebab kita orang dulu daftar je kat Dewan Data tu, Dewan Besar tu, kita orang pergi daftar college sama-sama. So Aisyah pun dapat duduk dengan kawan Aisyah lah, satu rumah lah, bukan satu bilik. Okay, soalan keempat. Tapi kita orang duduk satu rumah tu, semua satu rumah tu, 2 orang je kos lain. Kos engineering seorang lagi sains tumbuhan. Di zoologi, bahagian zoologi, bahagian haiwan-haiwan lah. So yang lain semua satu rumah tu budak fakulti sains komputer. Tapi jangan risau, memang akan adalah campur-campur kos. Okay, soalan keempat. Boleh bawa transport tak? Boleh bawa transport, tapi korang kena dapatkan permit. Dia panggil apa? Aisyah lupa lah. Stiker pelajar dekat pejabat polis bantuan. Kalau korang bawa masuk, contoh korang bawa masuk kereta ke motor ke, korang kena daftar dekat pejabat polis bantuan, ada dekat kampus Timur. Korang kena dapatkan stiker kat situ. Nanti korang tampal kat kereta korang. Nanti diorang tahu lah korang dibenarkan untuk bawa kenderaan yang lulus untuk dibawa lah. Okay, lepas tu, tapi korang jangan risau. Untuk korang yang tak ada transport, kat situ ada bas. Korang boleh gunakan bas untuk bergerak ke mana-mana. Okay, soalan kelima. Ada website khas ke untuk daftar subjek? Kena berebut juga ke kalau pilih subjek? Website khas tu ada, tapi itu nanti fakulti akan uruskan. Diorang akan bagi link kat korang untuk korang daftar kos lah. Untuk cuma kalau kos yang berdasar main kos yang memang korang kena ambil, korang tak payah berebut. Tapi kalau kos elektif, kalau korang nak ambil kos fotografi ke, kos bahasa Arab ke, bahasa Mandarin ke, korang kena sedikit berebut. Sebab kos tu cepat full dan dia tak buka banyak kelas. So korang memang betul-betul kena berebut lah. Terutama selalunya kos yang famous, kos fotografi. Apa lagi ya? Saya lupa lah, banyak kos itu kena berebut. Tapi dia akan sediakan banyak kos, korang kena pandai-pandai lah. Bukan maksudnya pandai, sebab dia akan bagi tempoh. Orang cakap apa, tempoh untuk daftar dan add and drop course. So bila korang masuk course tu, korang rasa macam tak sesuai dengan korang boleh drop. So korang kena, bila ada orang lain buat macam tu, korang macam kena keep update. Kalau korang betul-betul nak course tu lah. Tak pun korang boleh directly contact pensyarah course tu untuk benarkan korang masuk course tu. Okay. Soalan ke berapa? Kelima.
Soalan ke-6, jarak college ke kampus. Kalau jarak college ke kampus, okey, sebenarnya untuk tahun 1 korang tak payah risau sangat. Sebab Aisyah boleh cakap, college memang korang akan stay college dalam universiti. So kalau korang nak pergi kelas pun korang boleh jalan kaki. Memang tak jauh. Tak adalah kata jauh tu semeter ke, tak lah. Tapi bagi Aisyah tak jauh lah. Dia tak memerlukan kenderaan pun. Macam tu. Dia hanya korang jalan kaki, tak pun naik basikal. Selalunya bas ni digunakan untuk ke fakulti alam bina ataupun untuk pelajar yang stay di kampus di college luar, ataupun untuk pelajar-pelajar badan beruniform. Sebab college diorang agak jauh lah badan beruniform. And kalau sekiranya korang pelajar tahun 1 yang join badan beruniform, korang pun akan stay college yang agak jauh daripada fakulti. So korang akan menggunakan bas lah untuk bergerak. Kalau korang nak ada kenderaan sendiri pun tak ada masalah lah. Tapi kalau jarak college yang selalunya orang pelajar tahun 1 duduk, memang dekat lah. And untuk stay dekat college, korang kena, orang cakap kena aktif untuk dapatkan merit. Kalau korang aktif dan dapatkan merit yang banyak daripada orang lain, korang berpeluang untuk stay dalam college dalam universiti lah. Kalau tak, korang kena stay kat college luar ataupun rumah sewa macam tu. Okay, soalan ke-7, kalau ada video tu room tour college. Video room tour college Aisyah tak ada. Tapi Aisyah akan cuba carilah yang kawan-kawan punya, kalau dia orang ada. Dulu ada dalam laptop Aisyah, tapi sekarang dah tak ada lah sebab laptop tu dah format. So kalau ada, Aisyah akan tunjuk kat korang. Kalau tak ada, Aisyah assume memang tak ada lah. Okay, sekiranya korang ada lagi soalan nak tanya, korang boleh komen kat bawah ataupun directly DM Aisyah dekat dekat IG ke. Okay, Aisyah rasa tu je daripada Aisyah, untuk Aisyah share dengan korang. So Aisyah dah nak masuk kerja sebenarnya. Aisyah datang kerja awal sikit untuk buat video. And kalau korang ada, macam Aisyah cakap, kalau korang yang ada soalan, korang boleh tanya dalam comment box kat bawah, ataupun boleh direct message Aisyah dekat IG. Untuk siapa yang baru datang, jangan lupa subscribe, tekan button like kalau korang suka, and share kat kawan-kawan kalau video ni bermanfaat lah. Okay, Aisyah rasa itu saja. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.